muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan ucapan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dipertemukan sekali lagi dalam satu majlis ilmu sesi kedua, bicara wara terbaik Forum Ilmu Anjuran Persatuan Pengguna Islam Malaysia dalam siri jelajah sempena Forum Pengguna 2015. Untuk kali ini forum kita dianjurkan bertempat di lapangan niaga Syarikat Iden, Kampung Mungkal, Rembau, Negeri Sembilan, anjuran Syarikat Air Mineral Jenama Iden, dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan seperti Batas, API, API, Perkasa, MJMM, Ikhlas, daripada Masjid Karyah Seberang Jaya dan lain-lain. Maaf sekiranya ada yang saya terlupa ataupun tertinggal. Juga pada kali ini, tajuk forum yang akan kita bincang ialah peranan ummah dalam memartabatkan ekonomi bangsa. Saya mulakan mukadimah saya pada petang bahagia dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, tidak lupa untuk saya memperkenalkan ahli panel kita yang begitu dikagumi ramai di semua peringkat. Yang bersama kita pada hari ini adalah Datuk Ustaz Kazim Alias. Terima kasih Datuk hadir ke Negeri Sembilan, jauh daripada Perak sampai juga ke Kilang Iden ini akhirnya. Tidak lupa juga bersama dengan kita adalah Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Paduka Nazim Johan, atau lebih dikenali dengan nama Tok Ki. Juga bersama dengan kita juga atas tanda terima kasih kita kepada beliau. Tanpa beliau tidak mungkin kita akan berada di sini, iaitu Tuan Haji Muhammad Harun Ghani, founder ataupun pengasas Syarikat Iden, jenama air mineral yang terkenal rantau ini. Satu tepukan gemuruh pada seluruh mereka yang ada bersama kita di petang bahagia ini. Jadi saya tidak mau melengahkan masa kita dalam bicarakan isu yang akan kita bincangkan pada petang bahagia ini. Cuma ingin saya pendekkan di mana dalam perbicaraan kita forum sesi ilmu pada kali ini, kita cuma ada dua panel. Tuan Haji Harun adalah yang menemankan panelis kita yang berada di depan ini. Saya sebelah kiri, pengapit sebelah kiri, dan Tuan Haji Harun apit di orang sebelah kanan. Mereka terhimpit di tengah-tengah. Tugas dan tanggungjawab mereka untuk membicarakan dalam satu tajuk dengan tajuk peranan ummah memartabatkan ekonomi bangsa. Jadi sesi ini, setiap panel tadi akan bercakap dalam tempoh 20 minit. Dan setiap sesi tadi 20 minit saja, bercakap terus menerus selama 20 minit. Habis sesi 20 minit seorang tadi, maka akan kita buka soalan dalam tempoh 20 minit juga, di mana soalan tadi akan diajukan kepada salah satu daripada dua panel yang berada pada petang ini. Saya tidak mau melengahkan masa. Selaku penganjur, selaku moderator pada petang ini, saya mulakan mukadimah dan mulakan panel kita yang pertama selaku tuan rumah pada anjuran pada kali ini, Datuk Paduka Nazim Johan ataupun Tok Ki, untuk membicarakan dalam isu peranan ummah memartabatkan ekonomi bangsa. Silakan yang bahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi tuan moderator dan Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim, ya, dengan ayahanda kepada Toki kita kat sana tu. Jadi sebenarnya saya agak seronok juga sebenarnya hari ini ni, pasal saya rasa saya nak keluarkan kemarahan saya atau kekecewaan saya lah sebenarnya selama hari ini sebagai Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, ya. Untuk jadi kalau panas tu kena jauh sikit. Tapi tak apa, tak ada apa nak panas, pasal semua kita adalah sehaluan. Walaupun kebelakangan ini nampak Ustaz Kazim dia attack berbagai orang, tapi kita sama, jangan risau tu. Jangan risau. Kita ahli persatuan, ayanda-ayanda ni semua boleh bersama di depan, bukan di belakang. Okey. Topik ni memang sedap, ya. Memang sedap dibaca. Tapi sebenarnya saya yakin, saya nak kata pun mungkin tak berapa sedap, tapi ramai di antara kita boleh baca tapi kurang faham. Mungkin yang kat sini faham, yang dekat luar. Pasal saya datang ke sini tadi, saya singgah kedai makan.
nak makan lah. Sudah tentu saya cari kedai orang Islam. Itu memang tanggungjawab kita ya. Saya pergi, saya tengok dua-dua adik-beradik tu dia pakai ala gapa. Apa tu? Apron ala gapa. Jadi saya macam tersentak juga. Jadi saya pun tak jadi nak makan. Tapi orang lain dah mula makan. Jadi kita pun jadi serba salah. Kita pun bukanlah warak macam ustaz terlain lah. Jadi, tapi saya minum saja. Bukan pasal apa? Bukan pasal saya nak kata ala gapa tidak halal. Tetapi kita di Rembau ni ya, sebenarnya saya nak tahu kenapa nak pakai ala gapa. Saya nak tanyalah. Kenapa nak pakai ala gapa? Siapa boleh jawab? Tadi apa ni, Datuk Roslan bagi RM50. Saya bagi RM100. Tapi jawapannya betul lah. Pasal apa nak pakai ala gapa? Pasal apa nak pakai apa? Sakti? Pasal apa nak pakai yang brand yang pelik-pelik ni? Kalau kita tidak dapat jawapan itu, maka kita pun boleh pergi beli Spicer, kita boleh beli Cactus, kita boleh beli segala-galanya. Jadi tak guna Cik Rahim kita berniaga pun. Pasal perjuangan dia tidak disambut. Yang kita ni nak beli barang ni tak tengok ni macam mana rezeki kita dapat rezeki halal. Dan saya tidak kata benda mungkin yang Spicer tu pun tidak halal, tetapi kita sebagai orang Islam kita mempunyai tanggungjawab. Kerana sebenarnya saya perhati dah lama, saya daripada sekolah Cina ya, orang-orang bukan Islam dia akan ban bad words. Ban bad words ni macam ni tau, dia sampai ke belakang kalau dia nak tolong orang dia. Sehingga kan Sami Value dulu, dia ada syarikat India nak dapat CJ halal, dia telefon JAKIM. Cuba bayangkan berapa menteri kita yang boleh telefon untuk membantu peniaga-peniaga kita. Dahlah peniaga kita nak berniaga, bunyinya cantik, bunyinya senang. Saya bukan anti kerjaan ya, tapi itulah hakikatnya kita di luar sini. Kita tidak membantu sesama kita mungkin daripada pengaruh yang kita dapat daripada apa yang kita makan. Kita cukup bebas nak minum saja. Old Town Walk Cafe. Nak minum saja kopi tiam. Apa punya, tak payah nak mengada-ngada. Pada saya mungkin saya cakap mungkin panas sikit, tapi itulah dia. Saya tak minat benda-benda macam ni lah. Sebab itu perjuangan di Persatuan Pengguna Islam adalah jelas. Maknanya nak makan, apa yang kita buat biarlah membawa manfaat kepada bangsa kita. Tetapi malang betul, bangsa kita ni dah terlalu jauh. Terlalu jauh. Dan adakah kita nak biarkan perkara ini? Kita tidak boleh biarkan. Tetapi cabaran kita cukup berat. Jadi hari ini saya haraplah setelah kami berbincang sekarang dan kita mungkin nak lancarkan sesuatu kempen hari ini ya, kita lihat balik daripada gaji kita, daripada pendapatan kita, berapa banyak yang kita belanja yang boleh membantu kawan-kawan kita yang berniaga. Kadang-kadang pergi makan ke hotel nak tunjuk apa, saya pun tak faham lah. Tak ada ke tempat macam seolah-olah kadang-kadang tempat kopi tiam tu, kalau saya tengok, saya biasa buat survey ya, Old Town Walk Cafe tu Melayu, Cina, Melayu. Apa pasal? Saya tak tahu. Jadi sudah tentu di situ pun dia tak ada ambil Aiden. Dia tidak ambil Aiden. Dia ambil air dia punya. Mungkin kalau kita ceritalah, mungkin ni orang kata, oh Eden, Spicer ni semua geng-geng dia. Spicer dapat tanah 990 tahun, 99 tahun di Taiping. Ada orang kata dekat Kubur, betul ke tu? Itu saya tak tahu. Tapi sebagai seorang Islam, seharusnya kita berhabisan menolong peniaga-peniaga kita. Memang kena berhabis-habisan. Tapi tak apa yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita sudah lama tidak sedar. Mata kita dikaburi, hati kita ditutup. Jadi sehingga kan, saya ada cerita kat ustaz tadi, kadang-kadang kita ni bapa-bapa atau suami-suami ni kadang-kadang pun tak kisah kalau hantar isteri nak beranak, hantar kat doktor Bengali, doktor Hindu ke, doktor Cina ke. Tapi kalau doktor Cina perempuan tu, benda sabar sikit, lelaki pun tak ada benda. Itu yang saya kata, kita ni dah mati, hati kita dah mati. Kita kena buat sesuatu untuk menghidupkan balik perjuangan kita. Dan saya harap selepas ini ya, selepas majlis ini, saya haraplah kita mulakan empowerment kita
Kita keluar daripada sini, carilah produk-produk Islam. Tidak ada sebab kita nak mencari produk bukan Islam, kerana itu tanggungjawab kita. Dan saya juga nak berkongsi sebenarnya di luar sana, untuk orang Islam berniaga cukup tidak mudah lah. Contohnya kawan-kawan saya Cina, saya bercakap terbuka dalam radio ke dalam TV pun saya cakap yang jelas. Pasal apa? Contohnya Petronas. Kalau kita tanya Cina, Cina kata, "Oi, ini Petronas bagi Melayu. Kontrak bagi Melayu. Air, Spicer, Cactus, semua Cina punya, dan semua Petronas ambil ini saja." Cuba bayangkan, otak dia letak kat mana saya pun tak tahu. Mana yang bumi 30% ni, mana dia? Sedangkan Cina duk kata, "Oh, Melayu dapat, Melayu dapat." Tapi Melayu tak dapat. Kenapa kita? Tapi Melayu beli. Kita beli. Walaupun RM1.07 sekarang ni dijual di Petronas, air Spicer RM1.70 macam saya cakap tu lah. Minyak pun RM1.9 1 liter. Air Spicer 500 ml RM1.70. Jadi kita sebenarnya kena salahkan diri kita juga, pasal kita pun tidak melihat. Jadi kita harus, sebagai pengguna, kita harus lihat kembali. Kalau nak mesyuarat pun tak payahlah nak mesyuarat tempat-tempat yang membawa keuntungan pada orang bukan Islam. Pasal duit itu jugalah yang kita ditindas. Memang begitu. Orang Islam, yang anak-anak kita yang nak bekerja, contoh yang saya bagi yang jelas di Photo Zoom. Photo Zoom kena pakai skirt. Tak boleh. Ada setengah-setengah semayang. Kita pun, kerja kita pun tak kisah. Kalau yang kisah, lainlah. Tapi kadang-kadang kita pun tak kisah. Jadi saya harap hari ini kita boleh buka satu pintu lah untuk melihat kembali apa yang kita perlu lakukan supaya kita tidak berterusan begini. Pasal kalau keadaan hari ini, kalau air pun disupplykan oleh orang bukan Islam, saya tak tahu apa yang orang Islam boleh supply. Tissue paper? Ataupun meja ni apa? Jadi tak ada apa. Dan orang Islam yang memberi kontrak ni pun buta mata dia sebenarnya. Saya pun tak tahu kenapa nak bagi pada orang bukan Islam. Kalau ikutkan akta persaingan pun, kita tidak boleh bagi pada satu syarikat. Kita kena berbagi-bagi dan terbuka. Dan mana dia peruntukkan yang 30% yang orang kita itu? Tak ada nampak, kata orang tak ada apa benda. Kata orang Perak, saya tak ingat terminologi. Tapi memang tak memandang. Tak ada, tak usah harap lah. Dan kita ni memang itulah hakikatnya. Bukan setakat itu, kalau kontrak Petronas yang besar-besar tu jangan ceritalah. Ini yang air pun, kalau nak supply jet, katakan kapal terbang, okeylah, pergi, tak ada nak pergi pada Hindu nak beli kapal terbang. Bolehlah, pasal Cik Rahimuddin tidak buat kapal terbang. Tapi kalau ada, kita tidak ada pilihan. Malah kalau saya boleh buat fatwa, saya tak boleh buat fatwa sebenarnya. Tapi kalau saya boleh buat fatwa, saya boleh haramkan air Spicer haram. Kena cari air ni. Kena cari sampai dapat. Barulah berbaloi. Ini kawan-kawan kita berniaga bagi nak tenggelam, cari pinjaman susah, kita pun tak sokong. Okey, kita tak sokong sekarang. Orang pun tak sokong kita juga. Jadi orang sana pun tak sokong, lawyer pun pergi lawyer bukan Islam. Ini memang macam tu. Orang Islam bila dia berniaga, bila dia berjaya, ni sekawan saya dia dekat KLCC. Tingkat 20 berapa entah di Menara Maxis. Dia dia pakai lawyer di bawah dia. Syarikat lawyer. Dia ni kaya lah. Jadi ada pula kawan seorang lawyer, dia datang daripada Gombak nak minta bisnes. Bagilah bisnes sikit kepada lawyer Melayu. Dia pun syarikat Melayu. Apa kata dia? Susah kau di Gombak nak panggil, susah. Jauh nak datang pun susah. Jadi pejabat pun tak tahu macam mana. Kalau kat Maxis tu adalah kelas orang Melayu ni, dia cepat lupa. Ada je duit, macam yang kawan-kawan kita sebut tadi, dia kena tukar lah. Kaya dia, kot pun kena bertukar, baju pun kena bertukar. Jadi dia cepat lupa ya. Jadi lawyer ni memang kecewa lah, kata aku minta tolong bisnes daripada orang Melayu pun tak bagi. Orang Cina jangan dok harap. Pasal itu budaya dia. Dan kita kena belajar kaedah dia juga. Jadi dia pun balik, dia baliklah ke Gombak, tak dapat bisnes. Kecewa dia pun pergi isi minyak pula Shell. Lepas tu dia pergi pula singgah kat supermarket Giant. Lepas tu dia balik rumah. Dia tak singgah ke supermarket Melayu. Dia tak beli Petronas. Saya memang pantang dengan Petronas. Tapi minyak memang isi Petronas. Lagi nak buat macam mana, tak ada pilihan. Tapi itulah hakikat di kita. Dia sendiri yang minta bisnes daripada orang Melayu. Dia pun tidak tolong. Dia pun tak pergi ke klinik orang Islam. Sama saja. Jadi kita harap pendekatan kita hari ini, kalau boleh ya, saya nak ada beberapa benda yang saya nak berkongsi dengan semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini. Kita ambil beberapa perkara. Nombor satu contohnya ya,
kita harus sedar dan kita harus tahu mana duit kita pergi. Kalau silap-silap duit kita pergi tu menjahanamkan kita, tak pasal-pasal kita tanggung dosa. Jadi peluang dah ada. Kalau tidak ada pilihan antara hidup dan mati, okeylah. Ini belum lagi mati pun, tak ada benda jauh sikit. 2 kedai pun, biarlah makan kat sini. Biarlah kat sini, okey, sejuk sikit. Jadi biar tahu ada nilai pengorbanan. Dan hari ini kalau kita tidak pandai nak berkorban, tak usah harap nak berjaya lah. Tak usah harap, tak usah mimpi. Orang Islam tidak mungkin dapat berjaya kalau kita semua tak pandai nak berkorban dan membantu. Jadi saya harap kita sedarlah. Kita sedar cabar diri kita. Kita boleh buat sesuatu. Tapi kalau kita tidak sanggup menghadapi cabaran, letih, susah, kena kata dia orang, kena marah, tak usah harap lah, tak usah mimpi lah. Pasal Cina-Cina, India yang datang kat sini pun memang banyak pengorbanan di antara mereka. Mereka berkorban berhabis-habisan, tolong-menolong berhabis-habisan. Kita apa yang kita buat? Tak ada benda, tak usah harap lah, kita menipu diri kita saja. Hari ini contohnya antara benda yang saya mahu lah, tak tahulah yang lain-lain, tapi saya rasa terpaksa mahu. Kita nak paksa hari ini. Salah ke kalau kita pergi hari ini kita tengok klinik banyak klinik. Saya nak propose biarlah mula dengan yang ada di sini klinik mesti pergi klinik orang Islam. Boleh tak boleh? Berdosa ke tidak kalau kita pergi klinik bukan Islam? Ini saja saya nak buat fatwa lah. Tapi saya rasa kita paksa diri kita. Walaupun mungkin kadang-kadang doktor Islam ni pun masalah juga. Muka dia masam, senyuman dia tinggal kat rumah. Tapi kita tegur. Kita kena tegur. Apa pasal muka je? Saya tegur je. Pasal apa masalah you muka macam ni? Tegur saja. Pasal kita untuk mengubah nasib bangsa kita, kita harus menegur dan kita harus berterima kasih kepada orang yang menegur. Kita kena ajar diri kita dan kita kena mulakan di sini. Saya rasa mungkin ini tempat bertuah lah. Saya rasa yang kita boleh mulakan sesuatu aktiviti kita dan bercakap dengan kawan-kawan kita. Apa yang saya cerita tadi, kecuali tidak ada. Kalau nak bedah mata, tak ada klinik orang Islam, tak apalah. Tapi ni ada, susahlah sikit. Tapi siapa kata perjuangan tu mudah? Rasulullah berjuang macam mana? Jadi ini antara benda yang kita perlu betul-betul secara dinamiknya mengubah diri kita. Dan benda ni jangan nak harap kerajaan Jangan nak harap kerajaan, jangan nak harap orang belakang tengok orang lain. Tidak, kita mulakan. Saya harap hari ini kita boleh mulakan. Apa-apa pembelian kita balik, kita tulis. Apa yang nak beli? Ialah kalau nak cakap, saya kena mula dulu. Saya setiap bulan, saya duduk di Kuala Lumpur, tapi saya beli barang di Subang Jaya. Kedai orang Islam. Tiap bulan, nak berjalan sejam, balik sejam. Tapi saya ingat ini satu training kepada kita dan keluarga kita untuk mengubah. Pasal kalau kita tak buat, kita tak mula buat, orang lain pun tak buat. Tak usah harap lah. Dan kita ubahlah sikap mengada-ngada kita ni, kononnya nak cantik sangatlah. Saya nak kongsi satu cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini orang kita. Ada 2 cerita saya nak kongsi. Satu, Dewan Perniagaan Melayu, saya tak sebut negeri mana lah ya. Dewan Perniagaan Melayu jemput saya. Jemput untuk makan malam. 7 course Chinese food. Apa punya gila? Saya tak faham sebab tu orang Melayu punya makanan tak jadi. Pasal kita ni gila, tak malu. Makan mesti nak, kalau nak ada kelas, dinner, birthday, mesti 7 course Chinese food. Dah insurans Cina dapat, ikan dia dapat, segala-galanya semua dia je. Habis kita dapat apa? Kita dapat makan. Makan tu pun belum tentu halal. Cuba bayangkan. Lepas tu ditulis kat situ, dok, kena pakai black tie. Black tie ni kod yang satu komplit. Jadi saya tanyalah pengurusi dia itu, black tie ni nak cari kat mana? Kita pun geram kan. Dia kata jumpa pergi kedai wedding tu boleh. Nak sewa pakaian untuk pergi dinner. Melampau pada saya lah. Kejayaannya tak ada, banyak ni stotet dia kata orang. Tapi bergayanya bukan main. Sudah. Jadi kalau selagi kita tidak ubah attitude kita seperti ini, kita tidak mungkin nak bantu peniaga kita. Dan saya nak kongsi juga, ini peniaga-peniaga ayam saya kenal lah, Tan Sri Francis and whatever. Dia orang punya mesyuarat agung dekat sekolah je. Dekat sekolah Cina tu, Dewan. Tapi setiap kali dia orang mesyuarat, dia orang bagi 500,000, bagi 200,000 pada sekolah. Sebab tu sekolah-sekolah Cina kaya raya. Sekolah-sekolah Melayu atap pun tak tahu nak cakap. Jadi ini malang kepada kita. Dan kita mudah lupa. Ada satu perkahwinan baru ini, kawan kita lah, gaun dia kahwin duda, dan dia pun janda.
dia punya baju kot. Saya tak tahulah Cik Rahimuddin punya baju kot berapa harga. Tapi baju kot dia ada anak dia 2 dan suami dia. Baju kot dia order. Siapa dengar biasa baju kot? Mungkin Cik Ridwan lah, dia selalu gaya, saya tengok ni pun macam apa ni, bintang filem kan. Berapa harga baju kot yang kita rasa mahal lah? Berapa? Kalau Sami value sampai 80,000. Saya dengar lah, itu tak tahu betul tak betul. Berapa Tok? Masa baru ni nak ambil itu berapa kena bayar berapa tu? Ambil tu tak bayar yang okey. Itu pasal baju Melayu murah. Baju Melayu memang murah. Sebab tu orang Melayu nak berniaga tak boleh. Dia berniaga sekat 300-400 je. Baju kot yang dipakai oleh pengantin dan anak dia 2 orang, anak lelaki ni, 200,000 satu lai, satu pasang. 200,000, gila apa benda manusia walaupun dia kaya. Saya tak nampak satu sebab dia nak pakai, kita ni nak membesarkan diri sampai nak pakai baju sampai 200,000. Oh, itu baju. Okey, gaun pula. Gaun dia 1.2 million. Ini orang Melayu ni ya. Orang Melayu yang Allah berikan rezeki agaknya. Tapi itulah kita. Kita nak jadi apa ni? Dan kita tak payahlah terbuai-buai sangat. Oh, nak pakai baju mahal sangat, nak kereta mesti. Patut-patutlah, patut-patut. Dan kalau yang datangnya daripada mana? Yang baju ni fitting daripada UK. Mak Saleh 3-4 ekor datang buat fitting semua. Cuba bayangkan. Bukan ke duit itu lebih baik diberi dibuat perniagaan di mana-mana yang boleh dikod. Orang Melayu pun ada buat kod, tapi dah tak siapa yang pergi. Lama-lama makin lama tak ada, makin lama tutup. Jadi ini kita rasa kita perlu lihat kembali ke dalam diri kita, kerana kita juga banyak kelemahan. Kita memang banyak kelemahan, tapi kita mulakan dengan beberapa prinsipal untuk mengemaskan kelemahan kita supaya kita tidak berapa lemah lagi. Kita buat sesuatu supaya kita dapat kesedaran, dan mudah-mudahan dengan pegangnya kita pada prinsip kita, kita akan membaiki diri kita daripada semasa ke semasa supaya jadi orang yang lebih baik, supaya jadi orang Islam yang dihormati, yang hebat. Ini nak sebut orang Islam hebat pun nak cari kiri kanan jumpa Datuk aja. Memang susah. Pasal bila orang tidak ada prinsipal, semua kedai Cina boleh makan, kedai Hindu boleh makan, segala benda boleh. Mana nak datang hebatnya? Tak ada hebat. Hebat ni bila kita pegang kepada satu prinsip perjuangan, barulah kita hebat. Hari ni kita tak hebat, orang pandang kita. Saya nak cerita, saya sekolah Cina ya. Saya macam sebut tadi. Orang-orang Cina pandang orang Melayu ni bukan sebelah mata, suku mata pun tak ada. Suku mata pun tak ada. Jadi kita nak jadi apa? Tak ke malu kita di bumi kita, di tanah kita, orang tak pandang kita. Tapi tak usah kita nak ngangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pasal apa orang nak hormat pada kita? Saya nak tanya, bagi satu sebab. Pasal apa orang lain nak hormat pada orang Melayu? Ada sebab ke? Sembayang pun jarang-jarang. Masjid pun kadang-kadang macam mana rupa masjid. Budaya pun teruk. Pantang tengok duit, pantang pegang amanah. Kita pun tak ada apa benda yang kita ada yang nak suruh orang hormat. Kerajaan nak dengar cakap kita. Pasal apa? Tak ada benda yang kita boleh cakap, boleh lah. Tapi kalau cuba tengok kalau Cina, sikit dia sebut batuk je dongzong tak payah bayar GST. Cuba tengok. Cuba kita minta. Saya nak tanya, mana antara kita minta? Saya tak yakin kita dapat. Saya nak membacakan satu statistik ya, yang terbaru. Timbalan Menteri Sumber Manusia iaitu Datuk Ismail Abdul Muttalib berkata, jumlah siswazah menganggur pada ketika ini adalah seramai 210,263 orang. Manakala golongan bukan siswazah adalah 165,139 orang, itu 44%. Majoriti golongan siswazah menganggur ini adalah orang Melayu. Ya. Satu statistik lagi yang mengejutkan juga iaitu daripada statistik Jabatan Insolvensi Malaysia. Saya nak baca 2012 punya statistik. Pada tahun 2012 statistik mereka yang muflis adalah seramai 278,000 orang. Daripada 278,000 mereka yang muflis pada ketika itu, 48.4% adalah bangsa Melayu. 48.4%, hampir setengah daripada 278,000. Dan statistik yang terbaru, angkanya terus melebar. Pada tahun 2014, statistik pada bulan 12 ataupun Disember yang lepas, kini telah menjangkau 326,000
Dan daripada sudut statistik bangsa, ianya terus melebar, di mana bangsa Melayu menjuarai dalam kategori mereka yang paling ramai dimufliskan, menjangkau 52.3%. Dan yang lebih menyedihkan kita, daripada jumlah yang saya sebutkan tadi, sebanyak 21% adalah mereka yang di bawah umur 34 tahun, dan kebanyakannya 70%-nya adalah daripada bangsa Melayu. Dan saya tak mau mengulas panjang ini berdasarkan pada statistik. Ini adalah statistik daripada Jabatan Insolvensi Malaysia dan daripada timbalan daripada Kementerian Sumber Manusia yang saya bacakan tadi. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.